banjir di Baling berlaku sekali lagi tuan-tuan dalam masa 3 bulan, dalam masa 2 bulan sudah 3 kali berlaku. Okey, berdepan banjir kali ketiga dalam tempoh 2 bulan. Penduduk kampung Iboi dekat Baling bertanya-tanya sampai bila mereka ni akan terus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan melanda. Bila diajukan kepada Menteri Besar, bila diajukan kepada kerajaan, okey, seolah-olah mereka pergi melawat, baru lagi Perdana Menteri pergi melawat. Tiba-tiba banjir lagi. Konsep kita ni selalunya kita bukan buat preventive action, kita hanya buat correction saja. Okey, kita tidak membuat langkah pencegahan, tapi kita hanya buat langkah pembetulan saja. Kita tak tahulah apa yang dibuat apabila berlakunya banjir kali pertama sehingga mengorbankan 3 orang penduduk kampung di Kuala Iboi, kan, kampung Iboi. Kita tidak tahu apa yang telah dilakukan sehingga banjirnya berlaku lagi untuk kali yang ketiga dalam masa 2 bulan. Kita tahu bahawa pada bulan Julai dulu, okey, 3 orang telah meninggal. Tapi banjirnya sudah berlaku lagi 3 kali sehingga dalam masa 2 bulan. Jadi mana rasa tanggungjawabnya? Di mana tanggungjawab kerajaan negeri, kerajaan pusat, jabatan-jabatan yang terlibat dengan Jabatan Parit dan Salih Air, okey, Jabatan Kejeraya ke ataupun kerajaan negeri sendiri, kan, dan agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian tertentu yang melibatkan saliran, melibatkan banjir, melibatkan air ini, melibatkan sungai, melibatkan tebatan banjir dan sebagainya. Jadi ini menjadi persoalan kepada, ya, bukan saja kepada penduduk kampung Iboi yang kita rasa kita boleh kata berat, mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita ada pengalaman bahawa banyak harta benda, kehilangan nyawa, harian, malah ada yang kehilangan rumah sekalipun. Dan takkanlah kita nak persalahkan penduduk kampung. Takkanlah kita suruh penduduk kampung yang selesaikan sendiri masalah ni. Kan? Kita, itu yang saya kata tadi, tanggungjawab ini terletak kepada mereka yang berkuasa. Penduduk kampung apa yang mereka boleh buat? Mereka bukan ada dana, mereka bukan ada duit juta-juta. Apa yang mereka boleh buat? Yang boleh buat ialah mereka yang berkuasa. Mereka yang ada dana awam, mereka yang ada jabatan-jabatan, mereka yang mempunyai expertise di agensi-agensi kerajaan. Jadi kita mesti jangan lari daripada tanggungjawab ini. Tanggungjawab ini terletak kepada kerajaan, kan? Terletak kepada agensi yang berkaitan. Jadi kalau kita tak nak ambil tanggungjawab, tak payahlah jadi kerajaan. Kan? Tapi bila kempen, okey, cerita boleh selesai, apa saja boleh selesai. Tapi bila ada masalah, okey, bila ada masalah, lari daripada tanggungjawab. Okey, nak salahkan rakyat pula. Itu sebab bagi saya sepatutnya kita tak kisahlah kerajaan pusat ke, kerajaan negeri ke, yang penting ialah mereka mesti mendedahkan secara telus, secara bertanggungjawab apa punca yang menyebabkan banjir kilat kepala air ini berlaku. Ini bukan banjir kecil-kecil. Ini banjir yang melibatkan kematian 3 orang. Jadi janganlah kita rasa banjir ini banjir biasa. Okay? Itu sebab bagi saya dah cakap sebelum ini pun, okay, sepatutnya kerajaan negeri, kerajaan pusat, kementerian-kementerian yang berkaitan mendedahkan punca sebenar. Kita kena telus. Okay, kita kena telus. Sebab itu saya seolah-olah tidak ada ketentuan di sini. Ada yang kata ke atas tu ada kolam lah, ada yang kata tak ada kolam lah, ada yang kata dah gondol lah, ada yang menafikan di atas Gunung Inas tu gondol. Okay? Inilah budaya dalam negara kita, di mana tidak ada rasa tanggungjawab, tidak ada rasa ketelusan, tidak takut kepada Allah. Itu saja sebenarnya yang paling penting. Tidak takut kepada Allah. Bila kita pegang kuasa, seolah-olah kita nak sembunyikan
apa yang berlaku. Akhirnya perkara ini berulang-ulang, terjadi berulang-ulang sampai dah 3 kali. Rakyat yang menjadi mangsanya. Okey, rakyat yang menjadi mangsa. Bila kita tanya, tak ada masalah. Kat atas tu tak ada pun. Ini contohlah kan, tak ada kat atas tu tak ada pun penggondolan lah, tak ada pun aktiviti pembalakan haram lah. Dijawab seolah-olah tak ada apa pun. Tetapi bila berlaku lagi, lain pula alasan yang dicari. Itu sebab bagi saya, perkara ini mesti diambil perhatian sewajarnya oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, dan mendedahkan root causes, punca sebenar, punca sebenar kepada berlakunya banjir kilat kepala air ini, dan dedahkan apa root causesnya, dan daripada punca itulah kita perlu melakukan pembetulan ataupun melakukan pembaikan. Kalau root causesnya mungkin disebabkan oleh penggondolan hutan, ataupun ada kolam-kolam yang dibuat untuk penyiraman musang king dan sebagainya, menyebabkan air daripada gunung itu turun dengan deras, laju tidak ada penampan oleh kerana dulu ada pokok-pokok besar, jadi air tak turun. Jadi perlulah dikonsult atau kita mendapatkan pandangan ataupun nasihat daripada pakar-pakar, untuk cara bagaimana langkah, kalau dalam ilmu kualiti kita ada belajar bahawa kita ada short term, action dan juga long term action. Kita ada correction, pembetulan, dan kita ada langkah-langkah pencegahan. Janganlah kita biarkan saja rakyat terkapai-kapai. Kononnya kita dah bagi, kononnya kita dah bagi pampasan banjir. Kita bagi pampasan banjir 500, 1000 kan, ataupun mungkin 5,000 ke 3,000 ke, tapi biasanya banjir tak adalah banyak pun. Takkan dengan pampasan itu menyebabkan rakyat ataupun rakyat boleh selesaikan masalah dia. Takkan tiap-tiap tahun kita nak bagi pampasan, rakyat rugi sampai berpuluh-puluh ribu, pampasan yang kita bagi 1,000, setiap tahun rakyat terpaksa berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi ini menggambarkan bahawa kegagalan kerajaan negeri, kegagalan kerajaan pusat, kegagalan agensi-agensi di bawah kerajaan yang menyebabkan repeated issue ataupun bencana alam yang berulang-ulang berlaku. Mana mungkin kita boleh biarkan perkara ini berterusan macam ini. Mungkinlah kita duduk di pejabat, kita duduk di Ekon, kita duduk di Kuala Lumpur, kita sedap, kita tak rasa apa. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di Kampung Iboi, di Gunung Inas ini, yang bila hujan lebat, bila hujan lebat, mereka sudah tentu berada dalam keadaan gusar. Berada dalam keadaan gusar, berada dalam keadaan susah hati kerana terpaksa berhadapan, ataupun mereka mungkin merasakan banjir ini akan terus berlaku. Jambatan Beli, dia maklumkan jambatan Beli yang dibina oleh tentera itu, jambatan yang asal tu dah rosak kan. Jambatan Beli yang dibina oleh tentera itu pun boleh tenggelam, terputus hubungan. Itu sebab kita merasakan bahawa sudah sampai masanya kepada pihak berwajib untuk telus dalam isu ini. Jangan ulang kesilapan lama. Kadang-kadang kita tidak menceritakan isu sebenar dan akhirnya rakyat yang menjadi mangsa.